benda yang pertama yang saya nak cari pada awalnya adalah glamour. Nak katakan kaya 7 turunan tu tidaklah, tak berani, saya bukan Tuhan ya. Kasut saya ni RM900 je. Tetapi saya memang sering orang kata bertelingkah ataupun bergaduh pasal dengan isteri saya berkaitan benda-benda yang viral ni. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudah hadir, dan saya Alif Syukri Kamarul Zaman dan juga isteri saya Syahidah Muhammad Rashid berbesar hati sebab kesudahan kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lama kita tak berjumpa kat sini selepas Covid. By the way, saya memang pakai mask. Saya baru je buka mask sebab saya ada syuting dekat luar. Dan baru saja sebenarnya baik daripada Covid dan masih lemah sebenarnya. Memandangkan saya stage 3 walaupun ramai orang memprovokasi. Nazak. Sampai nazak. Okey, dan hari ini adalah majlis penghargaan untuk saya punya ejen dan juga stokis yang telah orang kata berjuang selama 2 tahun. Bila Covid sale memang jatuh teruk. Kita struggle lah. Struggle juga kami. Alhamdulillah kami tak bankrupt. Alhamdulillah masih lagi mampu Menyawa. bertahan, mampu lagi membayar hutang-hutang. Boleh lah. Bayar LHDN. Bayar LHDN boleh lagi. Maksudnya boleh survive. Kita tak boleh kata kita punya sale macam dulu sebab semua orang akan terkesan. Tapi bagi saya dah boleh bersyukur, boleh bayar hutang, boleh bayar gaji. Pun dah besar amat dah. Alhamdulillah. Berkat muka saya lawa kan, jadi orang macam nak tengok lagi lah walaupun tak ada kontroversi. Okey. Datuk sehari ni meraihkan stokis dengan ejen kami. Datuk, yelah macam boleh ulang sikit Datuk, since apa kan orang pun tahu 2 years of macam-macam berlaku Covid and what not, kan macam mana dari segi Big Herb sendiri memastikan stokis masih lagi aktif, masih lagi ada sale dan sebagainya. Mungkin Datuk dan Datuk boleh share sikit. Okey, masa pandemik tu walaupun kita tak boleh bekerja, kita bekerja kat rumah, tapi kita orang hari-hari buat live shooting. Even kita bekerja tapi semua daripada rumah. Jadi even walaupun tak boleh berniaga tapi sale tu insya-Allah hari-hari ada lah. Hari-hari ada. Sekarang ni kan semua marketing melalui media sosial. Jadi alhamdulillah lah masih lagi boleh survive lah. Dan sebenarnya saya juga berterima kasih kepada banyak wartawan, penerbit yang kadang-kadang panggil saya untuk program tu, program ni. Daripada situ orang kata saya ni walaupun dah saya consider dah tua lah ya. Umur pun nak 36, isteri saya pun tidak ada pelapis. Tanyalah pelapis tak apa. ada lah. Tak ada macam. Jadi saya rasa alhamdulillah baru belajar. So sekarang bila TikTok pula saya nak jadi macam Ikram TikToker. Baru je berjenak dan alhamdulillah baru lebih kurang 2 bulan saya aktif. Kawan saya dah mencecah 700,000 dan saya buat jualan melalui online dan saya fokus on result saya dan saya mengusahakan projek Musangking saya. InsyaAllah akan menjadilah projek Musangking saya tu. So maksudnya Datuk pun gunakan TikTok untuk bisnes juga lah. Untuk bisnes. Berkesan Berkesan. Datuk percaya tak dalam fasa Covid 2-3 tahun ni kan, usahawan sendiri pun kena buat banyak-banyak cabang Perniagaan. benda teroka, banyak benda untuk sustain the business tu. Sebenarnya dalam kehidupan ni saya jujurnya lah jualan saya memang agak jatuh akibat Covid. Tapi secara jujurnya 40% lah, lebih 40%. Tapi rezeki saya jenis tak ada berhutang dan saya tidak bukan seorang yang berbelanja sangat. Kalau you all tengok saya shopping apa-apa semua tu saya hanya guna interest bank je. Dan saya seorang yang penjimat. Sekarang ni pun saya dah kurang dah meriak. Maklumlah kan, jualan orang pula tengah susah. Bila tengok kirim muka sedih je kan. Dulu muka ceria kan, muka monyok-monyok je. Jadi bila kita berbuat menunjuk, meriak macam tu kan, saya rasa macam aku tak ada macam ni. Sebenarnya benda ni terjadi faktor ekonomi, kerajaan, krisis dan sebagainya. Jadi saya sendiri terkesan secara jujurnya. Dan saya punya bisnes pun target market saya dahulu dan kini berbeza. Dulu target market saya orang berpendapatan sederhana, tapi yang sederhana ni dia dah jadi miskin sebab cost of living makin meningkat. Jadi saya berfikir macam mana mereka nak, daripada harga, contohlah duit kita pun makin jatuh, barang kat luar negara makin mahal. So saya dah untung sikit, saya turunkan lagi harga. So orang nak benda yang murah sama sekarang. Ini yang saya nampak lah. Itu hakikat dia tu Itu hakikatnya dan kita tak boleh ketahukan orang. Sebab bila saya tengok banyak company yang bankrupt dalam gulung tikar, saya tak pernah ketahukan. Malah saya berfikir, saya tak nak ulas mana-mana isu, saya tak nak ulas mana-mana menghina orang A, orang B. Kadang-kadang mereka hanya
mampu melihat, kita tak nak happy sebab kita tahu how struggle rakyat Malaysia sebenarnya dalam keadaan sekarang. Kita punya resort pun baru-baru ni pun Banjir dekat Tanda Baik. Sampai sekarang pun sungai masih belum pulih sepenuhnya. Customer kami hampir hilang 80%. Sebab macam gazebo tepi-tepi sungai semua hanyut. Kita habis nak dekat hampir 20 juta dengan tanah, dengan kos apa sebab semua. Kerugian berapa? Kerugian kita paling sikit dalam 1.5 juta lah. Dan customer landscape semua rosak. habis. Customer hampir 60% ada. Sekarang dalam proses renovate ke apa sekarang? Repair lah sekarang. Dia sendirinya bukan because pasal resort kita, tapi sebab Janda Baik sendiri memang terkesan. Dia pun resort lain ada yang lagi teruk pun ada. So dia nak Janda Baik ni nak pulih ambil masa mungkin dalam 4 bulan baru dia pulih sepenuhnya macam sedia kala, mungkin setahun. Tapi bila dapat tahu kerosakan macam gitu kan dekat resort tu, apa perasaan tu? Perasaan saya jujurnya dah lah bisnes kita dalam ekonomi nasional makin teruk, duit kita makin jatuh. Lepas tu kerajaan pula ialah macam bayaran kita masa tu kita pula kat Turki. Kat Turki. So macam masa tu waktu berbeza, macam kalau mungkin sana siang, Turki dah malam. Jadi macam dia tidur, saya kata resort banjir ni, dia pun terkejut. So tapi kita sedih. Tapi kita bila fikir kita nampak orang lain punya lagi teruk, dia punya kesedihan tu hilang. Tak apalah, bersyukur. Kita punya tak seteruk mana nak bandingkan dengan orang lain. Jadi kesedihan tu tak berpanjangan lah. Sebab sekarang ni kami spend untuk iklan di Astro jutaan ringgit. So kita baru buat kempen tu. So kita expect orang Malaysia dah senang, dah baik daripada COVID. So kami tak expect bila dah COVID, banjir, politik pula. So dia macam beri di dana. Lepas tu apa namanya yang COVID baru tu pula. Jadi saya rasa macam Omicron. Saya dah spend nak berjuta-juta, hampir 2 juta ni saya kata ni. Iklan TV. So saya kata sebenarnya saya fikir nanti orang kata kita ni tak ada duit pula kan. Oh main kat Facebook macam muka tak laku kan. So keluarlah TV. Sebab sebenarnya nak buat lagu. Sebenarnya lagu saya dah siap dah pun. Dah siap dah pun. Tapi isteri saya tak bagi. Tak serik. Aku nak glamour juga. Tapi macam kita hold dulu. Tapi dah siap record semua dah lah. Sebenarnya dah siap record. Dulu ada kes kan macam nak mahkamah turun mahkamah, lagu konon lagu perpisahan. Dah ada lagu perpisahan dah pun. Tapi bila dah berbaik ni tak jadilah keluar lagu tu. Saya jadi macam suami misali. Bukan isteri misali. Kata ikutlah isteri kata, dia kata kalau boleh janganlah aktif sangat bila sosial, janganlah gedik-gedik sangat, dah tua kan. So anak saya pun nak tingkatan 3 dah. Bila tengok abah kenapa video viral macam ni, kita ni kan macam malu lah. Jadi saya kata tak apalah, walaupun kurang kontroversi, maruah tu lagi penting. Alhamdulillah. Lama ke lah tu? Lama tunggu perkataan. Kau pandai-pandai kan berapa lama kan? Kau saja ni instan, kau sangat nanha. Aku lama bertahan tu. Itu yang penting sebenarnya, berapa lama bertahan. Dah lama lah, 6 bulan saya menyiapkan diri. Dah tak rasa selama 6 bulan ni menyiapkan diri daripada kontroversi semua kan? Apa yang Datuk rasa? Okey, secara jujurnya ini saya kalau tak record pun lagi bagus lah kita. Tapi nak record pun saya pun okey. Sebenarnya hidup ni penuh putaran hidup. Yang hidup akan mati, yang glamour akan hilang, yang viral akan sendu juga akhirnya. Saya rela menarik diri saya sendiri sebelum orang menarik saya. Maksudnya saya rela senyap daripada saya senyap dalam keadaan dihina ataupun menceritakan benda-benda yang tak elok. Maksud saya mungkin masuk penjara ke, isap dadah ke, viral benda-benda yang menghina family saya ke. Sebab dalam masa 10 ke 15 tahun ni, saya boleh dikatakan antara orang yang selalu buat kontroversi, selalu buat viral, dan saya rasa benda tu tak bagus untuk diri saya. Dan saya cuba senyap kat Instagram. Sebenarnya dah lama kat YouTube, dah terlalu lama. Business impact memang impact sangat, jujurnya impact. So kita spend kepada iklan-iklan TV di Astro. Dan alhamdulillah saya lebih tenang dan kami lebih bahagia sebenarnya. Dan secara jujurnya this is not gimmick, tetapi saya memang sering orang kata bertelingkah ataupun bergaduh pasal dengan isteri saya berkaitan benda-benda yang viral ni. It's not gimmick. Jadi dalam satu tahap saya rasa saya dah rakyatkan diri. Dan kenapa saya tak nak buat macam tu, saya melihat jujurnya kawan saya sebelum ni ada 2-3 orang yang terlibat kes polis, yang terlibat kes sebagainya. Jadi saya kalau boleh macam menyedari lah sebenarnya hidup kita ni putaran. Kadang-kadang kita kat atas, so satu hari kita akan jatuh. So takkan you nak tunggu you jatuh baru you nak sedar kan. So kita awal sikit daripada macam tu. Kita pun dah nak masuk 40 tahun kan. Dan saya bukan artis, saya hanya sekadar influencer. Kita sedar diri ya.
Jadi saya kata Nyanyi lah. Penyanyi lah. Jadi pelakon. Pak kata Michael Ang, kau bayarlah berjuta pun takkan TV siarkan kau punya lagu. Jadi saya sedar diri, sebelum ni saya tak sedar. Saya dalam angan-angan lagi kan. Baru saya nak buat lagu kan? Tiba-tiba sedar. Jadi kalau yang buat lagu mungkin gimmick lah dan sebagainya. Tapi memang saya suka sebab saya ni orang je tak, kalau saya tak glamour memang saya suka buat video, memang saya suka buat YouTube, memang saya suka shot sendiri. Sebab bila kita rasa kita cantik kan, kita lebih daripada orang lain, seronok bila orang tengok view banyak kan. Saya ni kalau boleh jujur ya, kalau ikutkan saya nak pakai seluar dalam pun, pantai, terkangkang, terbaring. Itu adalah saya. Bila saya main gym, saya lawas, saya boleh shot sendiri. Tapi isteri saya selalu menegur. Dan bila anak saya dah besar, seorang tu pun dah jadi dara kan. Lepas tu yang seorang lagi pun dah remaja, dah berbulu dah pun. So saya tengok anak saya, betul ke? Kau jangan ketahukan aku. Aku jujur ni, ini just kita sharing lah. Saya anggap you all kawan saya, sahabat saya. Dah ada kesalahan tu semua kan. Mungkin ada sedikit nasihat dekat rakan-rakan yang masih lagi tak sedar diri. Yang saya bukan tak nak bagi ni tolong record APA saya ya, semua video ni. Okey, sebenarnya ni saya bukan tak nak bagi nasihat sebab saya pun tak betul dan saya tak tahu berapa lama saya berubah. Syaitan ni ada baik dan juga buruk. Saya tak nak nanti komen orang buat kontroversi. Sekarang saya pun buat jahat juga. Jadi saya kata daripada saya menasihatkan orang A dan juga orang B, saya lebih dalam keadaan natural. Saya menengok. Cuma saya fikir dahulu ada jenama-jenama bergergasi ya, ini contoh-contohnya BML ya, Felisa Cosmetic, Dina Vici yang menjadi idola kepada saya untuk jadi orang hebat. Tetapi dalam masa sama mereka senyap. Saya tak kata mereka jatuh dan sebagainya. Tapi bagi saya, dalam keadaan saya lebih nak maintain. Saya bukan nak kaya raya dah. Dalam tahap saya sekarang, alhamdulillah, rezeki yang ada, nak katakan kaya 7 turunan tu tidaklah, tak berani. Saya bukan Tuhan ya. Kita tahu mungkin saya pun akan susah juga. Kita tak tahu. Tapi saya kata cukuplah boleh hantar anak saya pergi sekolah. Saya mungkin tidak dimalukan oleh kaum kerabat saya ataupun anak-anak saya. Cukup. Dan saya nak bayar gaji pekerja saya nak bayar cukai. Saya tak nak dihimpit oleh sebarang kontroversi yang akan memalukan saya. Kalau saya nak buat lagu pun, saya nak mungkin nak buat lagu yang tidak mencetuskan melibatkan mana-mana orang. Macam tu. Datuk macam okeylah, mungkin Datuk ada fasa-fasa dulu kontroversi, sekarang mungkin berubah kan. Tapi apa pun Datuk buat, pasti mendapat kecaman juga daripada netizen. Apa perasaan Datuk? Adakah ia menjejaskan Datuk untuk lebih ke arah yang slow down lah? Awak daripada mana ya? Malaysia kini bagus. Aku selalu baca. Saya suka tanya sebab yang suka mengutuk saya siapa? M-Star ni dia kalau cerita. Kau aja dan motor memang banyak. Siapa-siapa nak cari engkau, langsung dia cari kau memang juara. Okey. Macam inilah. Dia soalan bagus ya Malaysia kini. Okey, saya jujur saya cerita kepada Malaysia kini. Untuk fasa hidup saya, bagi saya benda yang pertama yang saya nak cari pada awalnya adalah glamour. Saya tak nak menipu orang, saya nak glamour. How to make it glamour. Saya bukan artis. Bila saya dah dulu fasa glamour, baru saya tahu glamour without money tak ada arti. Jadi bila saya ingat artinya boleh buat duit secara jujur, mesti artinya kaya. Okey, jadi saya pun ada artis. So bila saya ceburi bidang glamour, sebenarnya artinya kena buat show, artinya kena buat itu, kena buat ini. Jadi saya dah laburkan duit banyak. Jujur saya dah habis jutaan ringgit untuk buat lagu saya sendiri. Okey, sebenarnya saya tak mengakulah sebelum ni kan. Konon-konon orang buat lagu tu aku yang bayar sini, aku yang beli sini, semua aku buat sendiri. Jadi benda tak mendatangkan hasil, tapi keseronokan untuk saya. Dan bila YouTube bayar saya makin rendah, dulu saya aktif, ada hampir 20 orang yang escort saya untuk buat YouTube. Saya pernah pecah rekod ya, pendapatan saya memang banyak. Dalam satu tahap saya rasa benda ni merugikan saya. Dan saya dah full stop, saya pernah bermimpi saya akan mati. Ini saya jujur, saya cerita, ya Allah Tuhan, aku dah segala-galanya, aku akan mati. So apa yang aku nak buat? Dan saya pernah terfikir aku juga akan macam jenama-jenama besar, aku akan senyap. So apa benda yang aku nak tinggalkan? Sekarang ni alhamdulillah aku punya jualan ada juta-juta lagi. Lusa kalau aku susah, jadi saya dah ready untuk mengundurkan diri. Bukan kata saya mengundurkan diri dalam keadaan bisnes saya kuat. Saya nak jadi businessman. Kita dah prepare, maksudnya bertahan. Maksudnya kalau ikut aku memang penat sebab kita berniaga awal. Umur 20 tahun dah start berniaga. So saya kahwin 19 tahun ya. Jadi sebenarnya kita dah penat berniaga, tapi saya berfikir kalau saya tak, kita boleh kita tutup bisnes, tak payah kerja, insya-Allah duit tu ada, tapi bekerja kita macam mana? Banyak orang yang bergantung rezeki, maksudnya kita ni berkongsi rezeki dengan mereka. Jadi kadang-kadang fikir-fikir benda macam tu kena kuatlah. Dan sebenarnya saya nak share, kalau saya tak buat bisnes pun alhamdulillah lah, rumah kedai saya, rumah sewa saya lebih daripada 400 biji. Meriak juga. Tapi kan nak meriak. Maksudnya income, maksudnya bila kita ada satu ketiga dulu, waktu kita tengah ada duit, kita tak
Maksudnya orang nampak macam meriah, tapi sebenarnya yang orang tak tahu, kita banyak beli properties. So properties tu sekarang dia yang menjana pendapatan kepada kita. Jadi every month kita dapat duit. Kita berani declare because we pay a tax. So kami declare benda tu untuk memberi anda glamour, viral tanpa pendapatan pun tak guna. Sebab tu paling menakutkanlah benda saman menyaman itu anda. So kita ada resort and baru kita buat musangking. Kita buat projek musangking hampir 100 ekar. Di mana kita akan buka open a new resort kita. Sekarang kita alhamdulillah kita juga ada bisnes dekat Langkawi. Kita ada yang terbaru ni kita ada dekat Negeri Biarlah Rahsia. Tapi after 5 tahun projek musangking kita sebesar 100 ekar ini akan menjadikan saya dalam fasa yang berbeza lah. Dan saya tengah mengorak langkah sebab saya tak nak nanti umur 50 tahun saya menggelinjang lagi, lagi. Nanti orang kata orang tua tak sedar diri. Dan bagi pandangan saya benda ni just kita boleh berfikir. Dan saya menjadikan idola saya sebagai mak saya. Mak saya selalu marah, kau jangan nak mengelinyang. Saya rasa benda tu, aku nak view, aku nak glamour. Dan saya tak ada menunjukkan kepada sesiapa ya. Jujur saya tak ada parallel sesiapa. Saya pun tak baik. Cuma saya sendiri tak nak dilihat seperti itu. Umur saya dah tua ya. Cumanya kita rambut tak nak bagi komen supaya tak nak nanti termakan diri sendiri. Hari ni hari kita, besok hari orang. Jadi benda ni berputar. Jadi kita pun tak nak campur hal orang. Cukuplah kita tahu urusan keluarga kita. Sebab kadang-kadang kita ni, contoh dia sampai Z, kadang-kadang kita tahu tengah, kita tak tahu hujung pangkal, tapi kita cerita seolah kita tahu. Jadi kita tak naklah berdua-dua tu menjadi fitnah lah, macam itulah. Datuk, adakah Datuk bagi Kak lagu yang tu akan mungkin akan jadi akhir ke macam mana? Lagu yang Datuk kata nak keluarkan nanti kan? Okey, jujurnya kan kalau anda tanyalah apa kejayaan yang paling berarti dalam kehidupan saya, benda yang paling berarti dalam kehidupan saya adalah perkahwinan saya. Dan secara jujurnya it's not easy. Kalau you tahu baru-baru ada penceraian, dan saya kenal kawan-kawan saya 2-3 orang lah bercerai dan sebagainya. Saya kenal mereka semua tu dan agak rapat. Dan our marriage very struggle. We are contra identity character. Jadi the impact tentang bisnes. Apa yang anda lihat ni adalah perniagaan yang dibuat oleh kami suami isteri. Memang saya mulakan pada awalnya. Dan untuk memaintainkan benda ni memang susah. Anda nampak saya happy, tapi saya menangis, saya struggle dengan nak bayar hutang, dengan ekonomi teruk, dengan teks yang tinggi yang kami terpaksa bayar puluhan juta. Dengan bila kami glamour, orang nampak kami happy, kami tak memberi bantuan. Dan benda tu dah masa umur saya dah nak tua. What next yang kami nak buat? Adakah sampai tua saya perlu gelenyar dan perlu family side lain, isteri saya karakter lain, saya nak ke depan. So benda tu is not easy. Dan secara jujurnya viral dan saya nak bercerai semua tu sebenarnya adalah benda tu bukan gimmick. Saya tak memerlukan isteri saya ya. Saya juga ada karakter ego saya dan dia pun ada karakter yang sama. Dan baru-baru ni rancangan Abang Kosmetik disiarkan, ada konflik di situ. This is not gimmick. Tapi secara jujurnya saya dah tak suka tengok kamera. Dan isteri saya pun dah kurang tengok kamera. Sebab tu saya kepada bidang corporate. So saya dah tukar kepada perniagaan, kepada bidang corporate supaya Alif Syukri bukan dilihat menagih publicity murahan. Maksud saya publicity senang je. Orang tengah buat kontroversi, aku pun menyelit, aku pun bagi komen. Follower aku banyak. Bukan saya nak meriah kan, this is true. Tapi saya tak perlukan benda tu sebab bagi saya cukuplah. Saya dah pernah dituduh mendera anak, ambil kesempatan pembantu rumah. Lepas tu dihimpit polis. Lepas tu ada pula dengan kes seludup saja dan sebagainya. Bagi saya faham tak, benda tu you all nampak biasa. Tapi bila kena kat part family, ada krisis orang tu, skandal orang A, skandal orang B, family memeli, PA kenakan orang tu. Saya dekat belakang saya ni ada kes saman lebih 10 kes. Tapi saya tak kecoh. Sebab bagi saya tak perlu nak kecohkan benda tu. Biarlah saya dengan lawyer saya. Sebenarnya kita nak fokus perniagaan je. Sebab bagi saya dengan arwah Wan gemuk. Dulu punya cerita. Tapi still continue. Okay. Sebenarnya kita nak maintain perniagaan je. Sebab bagi saya nak menaikkan satu branding senang. Tapi untuk bertahan sehingga 14 tahun, 15 tahun bukan satu benda yang mudah. Jadi kita dah bersyukurlah, kita dah bertahan lebih 14 tahun. Anak-anak pun dah besar. Dan alhamdulillah DHERB masih lagi antara jenama yang masih relevan. Ada di kedai-kedai jamu. Dan hari ni pun kan event saya adalah paling basic.
Saya tak spend banyak pun. Baju pun tak baru. Baju pun lama tak apa-apa. je. Ini RM90 je saya bagi tahu. Ini RM90 je. Kasut saya ni RM900 je. Iya. Jam RM450,000. Tapi yang lama. Sekarang tak mampu dah. Okay, kita buka last question. Okey, Datuk. Okey, transisi perumahan Datuk ni adakah boleh katakan bahawa Datuk sebenarnya dah malu dah dengan anak-anak? Anak-anak besar. Macam ni lah. Fasa ni saya rasa you all pun akan rasa juga. Benda ni tak ada paksaan. Even kat isteri saya ke, saya sendiri yang rasa macam tu. Saya ingin rasa dihormati oleh isteri saya, anak-anak saya dan juga masyarakat. Jadi respect tu kita perlukan. Dan saya tak malu apa yang saya buat sebelum ni. Taklah sehingga mengaibkan diri saya. Tapi saya rasa saya dah masanya. Lagi 3-4 tahun saya akan umur 40. Mungkin juga kita nampak anak kita dah membesar meningkat remaja dan kita dah tahu struggle-nya nak jaga budak remaja ni sebab dia orang tak boleh nak marah-marah. So dia orang dah start memberontak. So kita start tahu agaknya macam ni lah susahnya nak jaga anak. So kita start okeylah berubahlah betul. Kita baru rasa feeling tu anak kecil ni bila kecil kita rasa macam mainan tau. So bila dia start besar kita rasa dah stres. Kalau saya pula secara jujur tak ada paksaan mana-mana. Dia lebih kepada saya. Fasa untuk saya menjadi matang. Ila arwah abah saya pun dah meninggal, mak saya pun dah tua. Dan bila saya tengok orang-orang buat gimmick A, buat gimmick B, aku dah rasa macam tu je. Nak juga kayak ke? Anak-anak dia bercakap tak pasal kontroversi? Oh tak ada. Dia dah biasa. Bukan dah biasa, cuma sebab saya sendiri dah kurang lah. Kan dulu saya anak-anak dah tanya dah lama tak? Dia abang nak buat. Abang ni diam je ni. Dah lama tak kena kecam? Dia bukan kecam, jujurnya saya nak cari ketenangan, ya Allah. Sumpah dulu tapi memang anak-anak tahu biasa tukar balas komen. Ya. Kan tukar balas komen. Balas apa ni abang? Balas je. Baik, okey awak. Okey awak. Anak yang balas. Ya, sekarang ni contohlah dulu zaman mak saya wartawan lain. Ya, saya pernah jumpa saya pernah jumpa apa namanya tu? Melambas dah lupa nama dia. Sekarang ni adalah zaman nanti esok lusa saya akan tua. So benda tu akan dibuka. Orang boleh tengok kat Google, orang boleh tengok kat YouTube. So zaman akan berubah. Biarlah saya pergi dalam keadaan yang baik. Macam tu saya maksud saya. Bila Datuk dah tak mengelenjar, dah tone down kan. So followers Datuk macam mana? Ada tak diorang minta macam rindu? Minta mengelenjang balik. Okey, sebenarnya nak menggelinjang ataupun nak buat benda senang. Memang senang. Tapi macam saya cakap lah, dia ada dua. Famous dengan cara murah ataupun famous dengan cara baik. Zaman sekarang especially dekat TikTok, kat Instagram, contohlah kan saya pakai jubah tak seluar dalam, dah viral kan. So benda tu senang. Tapi saya nak jaga reputation saya sebagai seorang bapa. Dan saya rasa perkahwinan saya ni, saya nak sampai ke anak cucu, saya tak nak cerai berai. Sebenarnya stage perkahwinan saya dah agak limit. Mungkin kalau berada besar, mungkin saya akan bawa diri. Saya dah surrender dalam perkahwinan saya. So saya tak nak flopkan diri saya dalam perkahwinan. Itu yang saya cuba sampaikan. Datin suka tak tengok penampilan dalam tahap? Panggil je dalam sini. Oh, alhamdulillah. Okey. Sejujurnya saya suka sebab tak apa, kejap dia ada kita nampak banyak perubahan. Dia lebih macam cool. Lepas tu dia dengar cakap saya. Dulu nasihat juga tapi dia tak dengar. Dia orang tak ambil gambar dia buat juga. Tapi sekarang ni kalau orang komen, cuba komen macam tu ni. Jangan, saya kata jangan campur orang. Okey. Tak apa. Dia lebih mendengar cakap dan dia lebih mudah menerima pendapat kita. Dan secara jujurnya sebenarnya saya dengan mak saya kurang rapat. Tapi bila dia dah tua, dia kejap dia datang lagi ya. Saya tak pernah dia datang majlis ni menghargai saya dan saya pun menghargai dia. So kami punya family ni dah cukup bahagia. Bagi saya, glamour nombor 2. Saya nak jaga family saya nak jaga anak-anak saya. Dan kepada semua penonton-penonton, kawan-kawan, sahabat-sahabat, sebarkanlah kepada kebaikannya. How struggle you are dalam COVID ni. It's serious ni. How struggle you are, ekonomi tengah terlalu teruk, miskin macam tempat anda. Kalau anda ada family yang baik, isteri yang pandai menghormati anda akan bahagia. Macam mana jahat pun kita, macam mana anda pelacur sekalipun, kalau anda ada niat untuk jadi baik, Allah tu maha pengampun. So tak kisahlah you nak kontroversi I A ke B ke, sebab cerita I everywhere. So orang akan judge you macam-macam. Tapi jadilah orang yang baik. Walaupun anda jahat, niatlah kepada kebaikan. InsyaAllah. Nah, niat baik tu dah dapat pahala. Dapat pahala. Jadi salah-salah lagi tadi. Okey, jujur je saya bagi tahu. Dunia bisnes, dunia selebriti semua nak tipu tak nak. Tapi, saya tak nak tipu orang. Saya bagi tahu benda betul. Tapi, Mailis kalau boleh naklah cerita baik-baik. Kontroversi tak sengaja tak apa. Contohnya kan. Contohnya. Terjejas tak Datuk dengan kontroversi? Sebenarnya, kontroversi ni seronok. Saya pun nak jaga dia macam lama juga.
Cuma kalau boleh benda tu biar natural lah, faham tak? Jangan kita buat nampak macam kita hardcore nak glamour. Kita dah tua kot. Kalau boleh umur 60 tahun pun saya nak glamour juga. Tapi dalam keadaan yang bukan dalam orang kata cara yang murah. Sebab you kena tahu tak umur kau berapa? Dah 40 dah? 25. Kau budak lagi baru nak up. Dulu saya budak, saya panggil abang-abang semua orang tahu. Okay, abang-abang. Macam abang dah lama dah. Muka ni familiar. Ya, betul ni dah lama. Yang ini saya ingat muka. Kita kena sedar diri tau. Apa yang saya nak cerita, you akan tua. You ada masa je dulu umur I berapa? 20 tahun, 19 tahun. Now umur I nak 40. 40 tak tua ke? Ini dah berubah dah ni. Hari-hari aku dye rambut. Lelaki sudah 40 lah. Kau ni pula memang tak sedar diri. Tengok rambut kau pun tukar-tukar. Ini Datuk, cakap tu macam dah nak habis je, macam dah nak surrender dah. Bukan, I nak jadi seorang usahawan yang orang pandang businessman real. Bukanlah nak chip-chip, nak genyar-genyar. Saya tak nak. Dengar suara dia. Hah? Tapi dah 10 tahun Datuk mengenyar. Boleh lah. Gerak dulu. Gerak terus. Panggil cepat sikit. Nanti kau dapat nak mileage. Dia lama-lama pakai kasut je. Kau push dia cepat sikit. Okay, 1, 2, 3. Sini tu. 1, 2, 3. Sini tu. Cantik.